Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Malaysia. 1 Julai ini bukan tarikh keramat tapi tarikh derita. Semua subsidi dalam negara akan dilupus semua. Semua subsidi yang membantu rakyat dari bebanan harga, semuanya akan diambil semula oleh pemerintah negara. Subsidi ini duit negara diberikan kepada peniaga agar rakyat tak derita. Derita maksudnya beban ekonomi yang menggila. Dapat sedikit, keluar pula terpaksa sehingga meminjam sini sana. Yang dulu M40 sekarang dah turun di bawah garis kemiskinan dunia. Menteri kata tarik subsidi supaya wang disalur kepada B40. Tapi itu kata menteri, bukan janji yang hakiki. Oh, bila soal duit, nama rakyat diguna jadi jual beli. Tapi apa yang kau janji, tak pernah kau nak tepati. Tunggulah selepas ini, banyak lagi cerita bunuh diri. Banyak lagi yang akan murung dan menyediri. Bukan kerana kesal dilahirkan di dunia ini, tapi kesal jadi rakyat negara ini. Kepada kerajaan, ini bukan satu janji. Kamu sungkit hidup rakyat setiap inci. Terbakar hati mereka semakin meninggi. Tunggulah rakyat bangkit, baru kamu akan tahu dan sedar diri. Rakyat Malaysia, sedarlah diri. Menteri ludah muka kamu hari-hari. Menteri tabur pasir dalam periuk nasi tak berhenti. Apakah ini masih mahu kamu pertahankan kerajaan ini sampai mati? Jangan tepuk dada tapi tepuk dahi. Jangan tanya hati tapi buat sebagai bukti. Masuk PRU ini, kalian raja, mereka kuli. Letak maruah kalian di hati, bukan di kaki menteri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Malaysia.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Sekarang dah pukul 11 pagi. Kita akan mulakan kita punya sesi perbincangan kita untuk lecture yang terakhir untuk semester ni, untuk BQS 507 Construction Law 2 kelas 3A. Di kelas saya ngajar lah untuk semester ni. Hari ni kita nak sambung thought. Kita habiskan pasal thought in construction. Kita akan tengok nuisance. Kita akan tengok vicarious liability. Dan kita akan tengok strict liability. 3 kita akan 3 in 1. Hari ni habis, minggu depan. Minggu ke-11 kita tak ada kelas. Minggu ke-12, that is minggu ke-12, minggu ke-13 pun kita tak ada kelas. Minggu ke-14 kita come back, saya akan bagi reminder kepada you all. Kita akan datang balik, kita akan online balik, kita akan buat revision. Lepas tu you kena make sure hari Jumaat petang, saya tak tahu lagi, saya dalam perbincangan dengan kawan-kawan, kita akan buat test. Okay, test tu 40 markah, semua multiple choice. Kalau tak dapat jawapan, hentam saja. Okay, yang itu 40% daripada markah. Dan yang itu setelah you finish you punya test, you terus akan dapat result. Jadi per 40 you dah dapat markah dia. Jadi untuk assignment 1, assignment 2, assignment 3, saya tak akan bagi markah. Kalau saya bagi markah kepada you, carry mark dia kepada you untuk assignment, maknanya you akan dapat sebelum result keluar, you dah dapat tahu dah you punya markah berapa. Pasal test tu 40% you akan dapat straight away markah tersebut. Jadi kami tak bagilah. Okay, pasal rule dia kena bagi lebih kurang 40 hingga 60% daripada markah untuk carry mark. Lepas tu Lepas tu the rest kena simpan sampai you all result you all keluar saing dengan subjek-subjek lain, okey, course lain, okey. Yang itu kita akan jadi make sure you luangkan masa untuk Jumaat petang untuk kita ada satu test. Okey. Test tu important lah, macam final exam punya test. Okay, now hari ini minggu ke-11 lecture, tapi lecture yang ke-10, lecture yang terakhir. Saya akan ambil masa daripada you all kurang daripada setengah jam, mungkin kurang daripada dalam 20 minit or so saya akan ambil, pasal dia tak banyak yang saya nak bincangkan. Lebih kurang ada 14 muka surat, termasuk muka surat yang saya akan langkau terus. Okey, jadi oleh kerana tak ada siapa cakap suara saya tak didengari, saya anggap suara saya didengari. Kita teruskan sahaja kepada kita punya lecture yang terakhir ni. Okey, masih lagi menggunakan booklet, okey, booklet yang saya buat dengan Cik Is dengan Cik Azli. Okey, kita tengok Other Law of Thoughts chapter 6. Kalau ada booklet saya, je tengok chapter 6, muka surat 249. Kita akan mulakan dengan nuisance. Apa maksud nuisance? Basically, nuisance bermaksud kacau ganggu dalam bahasa Malaysia. Okay, kacau ganggu iaitu kita tengah enjoy kita punya life. Dia punya word dia senang je. Kita tengah enjoy kita punya life. Orang lain atau persekitaran kacau ganggu kita punya enjoyment. Okay, banyak cara enjoyment tu, kacau ganggu, basically physical dan non physical. Tapi kalau kena tumbuk tu bukannya physically kacau ganggu lah. Ini biasanya physical tu macam kita punya ruang. Contohnya kita punya ruang ada ruang laman kita bersih, kita tak nak ada apa-apa yang bersangkutan, tiba-tiba ada orang baling sampah ke kawasan kita. Yang itu adalah interference yang kita panggil kacau ganggu. Okey, itu yang dia tulis kat sini, nombor 2 yang saya pakai.
Nombor satu, dia panjang sangat, dia lebih kepada law of kanun tanah negara. Okay, yang kedua tu yang lebih, the tort committed by interfering with a person in the enjoyment of common right. Okay, kita benda tu. Jadi dia boleh baca lah perbezaan antara negligent dengan nuisance. Okay, bila kita cakap pasal nuisance, kita cakap pasal dua jenis nuisance. Okay, kita dua kategori. Satu adalah public nuisance, satu adalah private nuisance. Kalau public nuisance maknanya bila kita buat bila kita buat offences tu, kita akan offence kepada public as a whole. Okey, macam contohnya kita buang sampah. Kalau kita naik kereta, kita buang sampah kat jalan raya yang menyebabkan, katalah besi yang kita buang atas jalan raya yang menyebabkan siapa-siapa boleh langgar benda tu. Okey, yang itu yang kita panggil basically public nuisance. Orang tengah enjoy bawa kereta, relax dengar lagu, tiba-tiba terlanggar besi hasil daripada kita punya buangan. Itu adalah basically public nuisance. Yang kita lebihkan sekarang ni adalah private nuisance. Private nuisance adalah antara orang dengan orang. Dia tak involve public. Okay, so as a whole. Dia mesti orang tu dengan orang tu. Contoh dia jiran. Paling senang contoh dia jiran lah. Okay, kita baling sampah. Pokok dia lebih masuk ke kawasan kita. Lepas tu dia orang buat renovation, dia ketuk, kita punya rumah crack. Itu hasil daripada perseorangan, bukan as a general. Itu adalah basically private nuisance yang kita nak ketengahkan. Yang ini adalah yang kita cerita private nuisance. Dia ada banyak cerita pasal private nuisance. Okay, maknanya dia lebih kepada yang saya nak you tangkap. Perkataan dia adalah perkataan encroachment. Okay, perkataan encroachment yang saya nak you tangkap. Okay, sebab bila kita cerita pasal nuisance, dia mesti encroach kepada satu. Okey, encroachment adalah dari segi angin, udara atau tanah ataupun benda-benda masuk dalam tu lah. Okey, kalau bau-bau busuk pun bau busuk hasil daripada, katalah orang sebelah dia masak benda-benda yang pedas-pedas, masak benda-benda pedas yang boleh menyebabkan kita terbatuk. Okey, terbatuk hasil daripada masakan tersebut, itu juga boleh dianggap sebagai nuisance. Okey, dia bau tu encroach ke dalam rumah kita. Ataupun asap, dia bakar sampah ke apa, tiba-tiba asap tu melindungi pemandangan kita. Yang itu juga kita panggil pasal nuisance. Pokok, okay, sama juga, dahan dia atau akar dia masuk ke tempat kita, itu adalah basically private nuisance juga. Okay, itu contoh-contoh nuisance yang kita beritahu. Yang paling dekat adalah untuk construction activity adalah kita cakap pasal crack. Okay, itu ada satu case. Okay, untuk ni saya nak pergi kepada kes tersebut. Yang nama kes ni semalam saya ajar, hari itu minggu lepas saya ajar budak part 6. Okay, saya ada masuk lah bab-bab berkenaan dengan nuisance. Okay, lepas tu saya tanya dia apa kes yang dia ingat kalau kita cakap pasal nuisance. Budak part 6 ingat lagi, cium Pak Z mention, okay, versus Hotel Continental. Yang ini terjadi dekat Ipoh, Perak. Rasanya kat Perak, nanti dia baca. Oh, Penang. Okay, kat Penang. Okay, dia terjadi kat Penang, di mana Hotel Continental tengah nak buat. Okay, Hotel Continental tengah nak buat oleh Hong Hing Thai Enterprise, dia yang buat. Okay, tapi Hotel Continental tu yang pentingnya lah. Okay, pasal dia yang owner dia.
Lepas tu Cium Pak Zing mention bermaksud orang kaya Penang, Cina, orang Cina kaya Penang, dia dah meninggal, dia mati dah. Bila dia mati, segala hasil kaya dia akan tinggal dekat rumah dia. Rumah dia macam besar punya lah, macam istana punya rumah orang kaya kan. Yang itu bila peninggalan dipanggil mansion. Okay, biasanya dia akan jadikan macam museum gitulah. Okay, mansion tersebut. Okay, this is dia panggil Chinese Courtyard Mansion. Okay, dia punya tu. Dan dia ni nama spesifik yang dia bagi adalah Cium Pak Z Mansion, nama orang tu lah yang empunya. Okay, apa yang terjadi kat sini? Hotel Continental baru nak buat piling. Okay, dia baru nak bina dan dia buat piling. Okay, orang penjaga, kita cakap penjaga Cium Pak Z ni dia pandai. Okay, memang biasa buat lah kot. Apa yang dia buat adalah sebelum Hotel Continental ni dia buat piling dia pakai drop hammer. Masa ni dia tak cerita pasal full injection ke apa. Yang ini dia pakai drop hammer dulu. Maknanya gedegung, tanah tu akan displace, dia akan bergegar. Okay? Dia akan displace bergegar dan biasanya rumah-rumah sekeliling akan mengalami gegaran yang mana yang very rigid, dia akan crack. Okay? Dia akan retak. Okay? Jadi apa yang terjadi adalah Cium Pak Z mention ni, orang penjaga dia pandai, dia akan tangkap gambar sekeliling dia punya Cium Pak Z dengan tarikh. Okay, lepas tu Hotel Continental buat piling. Okay, during buat piling, rumah this mansion dia retak. Bila dia retak, penjaga Cium Pak Z Mansion ni pun dia tangkap gambar lagi. Okay, bila dia tangkap gambar, dia menunjukkan dia punya retak, dia akan sue the Hotel Continental. Jadi yang ini adalah plaintiff, yang ini adalah defendant. Okay, defendant dia akan defend lah bahawa retak tersebut bukan hasil daripada dia. Okay, jadi apa yang dia buat adalah dia apa yang judge cakap ini salah satu contoh yang kita panggil nuisance. Okay, dia panggil nuisance di mana gegaran tersebut menyebabkan kawasan sekeliling tu akan retak. Itu yang dia cerita. Jadi ni dia menang kes, dia Hotel Continental kena bayar certain amount untuk membetulkan damage tersebut. Okay, itu dia punya cerita cukup panjang juga, cerita pasal ni kes-kes lain, Spicer versus Me, Kok Siok Chu, 100 City London. Ni zaman dulu punya kes ni. Okay, Hunter and Elliot. Okay, itu sahaja yang saya nak cerita berkenaan dengan nuisance. Okay, you kena ingat nuisance ada dua, public nuisance, private nuisance. You kena bezakan. Lepas tu nuisance tersebut adalah bermaksud enjoyment, interfering with the enjoyment of life oleh satu lagi bila tak enjoy. Jadi nuisance terbahagi kepada banyak jenis. Okay, bau, okay, ataupun penglihatan, okay, hear, see and termasuklah crack. Okay, jadi semua tu kalau encroachment bermaksud dia memasuki. Okay, bau memasuki, bunyi memasuki, semua adalah basically tu. Yang kita lebihkan adalah yang private nuisance rather than public nuisance. Okay, jadi kalau keluar soalan, biasanya soalan akan keluar dia bagi contoh nuisance atau contoh tort. Okay, dia akan tanya sama ada yang ini nuisance ke trespass ke. Okay, jadi you kena bezakan antara trespass dengan nuisance, sebab trespass juga encroach, tapi trespass encroach yang masuk ke kawasan tu adalah orang. Okay, tapi nuisance biasanya benda atau selain daripada orang yang masuk. Okay, tu beza antara kedua.
Now vicarious liability. Okay, vicarious liability biasanya terjadi pada dua benda. Okay, dua orang. Maknanya bila satu orang dia buat, okay, satu orang dia buat yang akan terhadap third party, dia akan berurusan dengan third party yang menyebabkan orang lain akan suffer. Itu adalah vicarious liability. Okay. Now, bila kita cakap pasal vicarious liability, kita cerita pasal master and servant. Contoh yang paling dekat adalah kalau you kerja dengan satu syarikat, kalau you dah kerja atau you buat praktikal besok ni, akan datang, you akan kerja dengan bos. Bos akan bayar gaji you. Okay, jadi apa yang jadi cerita kat sini adalah bos adalah master, you adalah servant. Tapi tak semua bos akan berurusan dengan klien, dengan government atau klien. Bos akan cari kerja dan dia akan suruh you yang berurusan. Jadi you akan wakil bos tersebut. Oleh kerana you tak ada qualification, dan you kerja based on apa yang sepatut you kerja, based on contract antara you dengan klien dengan klien pula, antara you dengan bos you, contract of employment antara you dengan ni. Maknanya bila you buat berurusan dengan klien suffer damages, dia ada injury kat situ. Bila dia ada injury, this client tak boleh sue you. Pada klien, dia berurusan dengan bos you. Itu adalah vicarious liability. Tapi kalau you buat kerja selain daripada apa yang tercatat dalam you punya kontrak antara you dengan bos you, you buat kerja dan menyebabkan klien suffer, baru klien boleh directly sue you. Tak boleh sue the bosses. Yang ini adalah cerita berkenaan dengan vicarious liability. Sebab tu kalau you tengok case law, case law macam tadi, kita cakap pasal Hotel Continental dengan Cium Fat Z ni, Cium Fat Z tak boleh sue Hong Hing Thai Enterprise yang membuat yang membuat filing kepada Hotel Continental tersebut. Dia tak boleh sue filing tersebut sebab this filing dia kerja on behalf of the Hotel Continental, mengikut kontrak antara dia dengan Hong Hing Thai. Jadi apa yang Cium Fat Z boleh sue, dia boleh sue the owner. Sebab itu Hotel Continental. Ini adalah maksud vicarious liability. Di sini Hotel Continental adalah master, Hong Hing Thai adalah dia punya servant. Jadi master bayar kepada servant. Itu maksud dia. Tapi dengan syarat Cium Fat Z mention boleh sue Hotel Continental dengan syarat Hong Hing Thai ni dia membuat kerja mengikut kontrak dia dengan Hotel Continental. Kalau dia buat outside the contract, Cium Fat Z boleh directly sue Hong Hing Thai. Itu dia punya cerita pasal vicarious liability. Itu adalah vicarious liability. Mana yang saya nak cerita, nak beritahu dia master versus servant or agent, master and servant. You tengok muka surat 255, vicarious liability is the liability of the master for the act of the servant. Itu yang dia cerita. Jadi bila kita cerita pasal kontraktor, you kena tengok kalau kontraktor tu, kalau kontraktor tu dia membuat kerja mengikut kontrak apa yang tercatat dalam kontrak dia, dengan employer, maka dia bukan independent. Dia panggil bukan dia independent contractor. Dia adalah dependent contractor. Kalau independent contractor, maknanya dia buat kerja outside daripada apa yang dia buat kepada master dia. Itu nak membezakan. Jadi kalau kita nak tengok
kes-kes ni you boleh dapat tahulah apa beza antara master dengan servant. Last kali adalah strict liabilities. Okay, strict liabilities dalam bahasa Malaysia dia adalah liability ketat, okay, ataupun tanggungan ketat. Okay, strict dia dipanggil ketat. Okay, untuk strict liabilities kita kena go into the root of case. Root of case dia adalah Ryland versus Fletcher. Ni salah satu lagi yang yang budak Pak Sik semalam minggu lepas dia masih ingat lagi kes tersebut. Strict liabilities is Ryland versus Fletcher. Kalau you baca buku, kadang-kadang dia tulis strict liabilities, kadang-kadang dia tulis Ryland versus Fletcher punya case, punya thought, the thought of Ryland versus Fletcher dia panggil. Okay, now cerita dia kita kena balik kepada cerita Ryland versus Fletcher. Saya tunjuk dia punya cerita dia. Ni, this is Ryland versus Fletcher punya cerita. Ryland adalah owner, okay, owner pada satu bahagian daripada tanah. Okay, Fletcher dia membeli satu sebahagian daripada tanah, maknanya dia macam berjiran. Berjiran ni basically tanah yang mereka beli biasanya bekas lombong. Okay, dua-dua adalah bekas lombong. Jadi apa yang dia buat adalah Ryland dia membuatkan dia buat tanah dia sebagai agricultural, maknanya dia buat tanam-tanaman lah. Okay, tapi selain Fletcher pula dia buat perumahan. Okay, perumahan ke pembangunan lah. Okay, dia buat. Okay, salah satu daripada yang dia kena buat untuk perumahan tersebut, dia kena bina reservoir. Okay, dia kena bina reservoir iaitu tempat simpanan air. Okay, bila dia bina tempat simpanan air, maka dia kena tempat simpanan air yang dia bina atas bukit ni actually di atas mine shaft, bekas mine shaft, di atas bekas mine shaft. Apa yang terjadi bila dia buat reservoir ni crack kat bawah dia. Okay, crack kat bawah dia, maka air yang dikumpulkan memasuki mine shaft tersebut dan terus berpindah kepada Ryland punya tanah dan membanjiri tanah Ryland di mana agriculture dia musnah. Okay, dan Ryland sue Fletcher, okay, the owner. Okay, ini sebab tu nama dia Ryland versus Fletcher, maknanya Ryland adalah plaintiff, Fletcher adalah defendant. Okay, dia tu. Jadi apa yang terjadi kat sini, Fletcher cakap dengan Ryland, okay, Fletcher cakap dengan Ryland dia tak bersalah. Okay, yang membina reservoir ini adalah kontraktor dia. Okay, yang itu dia kata is independent daripada dia. Jadi dia tak tahu menahu pasal kerja-kerja dan crack tersebut. Itu maknanya dia tak pun suruh kontraktor ni dia buat reservoir, okay, dengan cara yang sedemikian menyebabkan dia pecah. Okay, tapi apa kata judge? Judge kata kontraktor membuat reservoir daripada kontrak antara kontraktor tersebut dengan Fletcher. Maka Fletcher adalah master, that contractor adalah servant. Okay, jadi apa perbuatan server yang membuatkan Ryland ni kita panggil musnah, dia injured atau dia dalam kesusahan disebabkan oleh hasil daripada reservoir tersebut, itu maka basically kesalahan Fletcher. Okay, jadi itu adalah dia punya cerita. Jadi yang kita nak cerita tadi vicarious liability, sekarang ni kita nak cerita pasal strict liability. Kenapa strict liability hasil daripada reservoir yang tersebut? Okay. Untuk establish liability under strict liabilities, yang pertama sekali
dia ada A, B, C, D, E. Dia ada 5 perkara. Yang pertama sekali, dangerous object. Okay, maknanya objek tersebut, okay, objek yang dia yang hasil daripada kejadian dia mesti objek-objek yang dangerous kalau dia terlepas. Okay, kalau dia terlepas, kalau kita kumpulkan lah, contoh dia gas, fume, explosive, fire, water, electricity, etc. yang mana satu. Okay, kalau kita kumpulkan, dia escape. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, intentional storage. Maknanya benda-benda ni, objek-objek ni kita kumpulkan. Niatnya memang untuk kumpul, macam Ryland versus Fletcher tadi. Fletcher memang berniat nak kumpul untuk distributekan air tersebut kepada kawasan pembangunan dia. Okay, that is international storage. Lepas tu, benda-benda bahaya ni dia kumpulkan tapi dia escape. Okay, dia escape. Bila dia escape, yang pertama, non-natural, bila dia escape, selanjutnya mesti non-natural use of land. Maknanya, kita buat pengumpulan, bukan nature yang kumpulkan, kita yang kumpulkan. Maknanya, dia macam Ryland versus Fletcher, Fletcher bina reservoir. Reservoir itu dia bina secara unnatural, not natural, non-natural punya use. Okay, kalau tempat tasik memang dah ada, dia gunakan yang itu natural. Okay, secara natural dia tak akan jadi. Kalau dia escape pun dia tak akan jadi. Tapi kalau kita bina empangan untuk dapatkan tasik, pembinaan empangan tersebut akan adalah non-natural. Jadi empangan dam adalah non-natural. Okey, itu juga kita panggil non-natural. Jadi lepas tu mesti possibility of damage. Dia mesti buktikan orang yang maknanya Ryland mesti buktikan bahawa Fletcher akan tahu kalau benda ni terjadi. Okay, kalau escape ni terjadi, dia akan mendapatkan damage kepada jiran dia. Okay, jadi itu yang penting. Jadi lima perkara ni kena ada untuk membuktikan orang tu strict liability. Okay, right? Ni penting Ni penting. Banyak soalan kalau cakap pasal strict liability adalah berkisar kepada diagram ni dan kepada 5 perkara ni. Alright? Itu yang saya nak ceritakan. Habis saya dalam masa 27 minit. Okey, 27 sampai tolak 3, 24 minit. Lebih juga daripada yang biasa saya ceritakan dalam masa 20 minit. Dengan you all saya cerita lebih sikit. Okey, right? Saya nak berhenti kat sini. Okey, kalau ada persoalan boleh interrupt me. Okay, this is the last class. Okay, sekali lagi saya sebut, this is the last class untuk you all untuk subjek ni. Course lain mungkin ada lagi. Okay, lepas ni kita akan ada pada minggu ke-14 kita buat revision sikit sebelum hari Jumaat you all buat dia punya final test. Lepas tu make sure assignment siapa yang belum hantar lagi, assignment 1, assignment 2, assignment 3, okay, semua buat in group. Lepas tu presentation saya akan mark individually. Okay, minta tolong you buat. Jadi dia ada 2 assignment tiap-tiap satu tu. Assignment 1 ada 2, assignment 2 ada 2, assignment 3 ada 2. Maknanya satu report tu saya akan mark secara group. Okay, tapi satu lagi adalah video. Video tu yang saya mark secara individu. Okay, jadi you kena buatlah everybody involved, at least involved dalam satu assignment dalam untuk video tu. Kalau you ada 6 orang, mungkin 2 orang untuk present untuk video 1, 2 orang video 2, 2 orang lagi video 3. Okay, pun boleh juga, it's depend on tu. Tapi minta tolong hantar sebelum final test. Okay, tolong hantar sebelum final test. Okay, kalau grup-grup lain macam Cik Azli punya grup ke apa, mungkin dia akan
dia ada tarikh tiap-tiap assignment tu kena hantar. Saya ada juga tarikh tapi saya tak very strict lah untuk that tarikh. Pada saya yang penting hantar. Okay. Assignment 1 boleh kata semua group dah hantar. Assignment 2 ada separuh saya rasa. Tinggal lagi lepas ni you hantar untuk assignment 3. Minta tolong. Okay. Right. Lepas satu lagi, kalau you ada kelas dengan 3E, kalau ada kawan-kawan 3E, minta tolong bagi saya nombor telefon dia, saya nak contact dia sebab saya kena take over Cik Azli punya kelas 3E. Sebab Cik Azli dia pergi menunaikan haji. Okey, jadi pada 23 ni, jadi saya kena take over untuk 3E. Saya nak minta tolong kalau ada siapa-siapa, salah seorang kawan dia, minta tolong bagi dia punya number, saya akan contact dia. Okay, alright. Saya stop kat sini, 11.30. Saya nak ucapkan terima kasih kepada you all kerana menyediakan segala deria yang ada, mendengar ilmu Allah yang Allah amanahkan kepada saya, yang mana benar, yang mana betul, yang mana dipahami itu adalah hasil daripada ilmu Allah yang Allah bagi kepada saya yang mana salah atau kurang faham atau cara penyampaian saya yang tak betul, itu adalah kelemahan dan kesalahan saya sendiri. Oleh itu saya nak mohon maaf daripada you all, harap you all dapat maafkan saya atas kesalahan dan kelemahan tersebut. Okey, semoga ilmu ni dapat dipergunakan semasa you buat final test nanti, lepas tu buat assignment dan juga masa you kerja besok, insya-Allah. Okey, akhir kata daripada saya, kita jumpa lagi, tapi sebelum ni kalau ada pertanyaan dalam minggu ke-12 ke-13, you are welcome untuk tanya apa sahaja, walaupun yang bukan subjek kita ni pun, kalau you nak tanya, kalau saya rasa saya boleh jawab, insya-Allah saya akan jawab. Okey, sebelum kita jumpa online untuk revision minggu ke-14, saya akhiri kat sini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Sir. Sama. Terima kasih, Sir. Sama. Thank you, Sir. Sama. Terima kasih, Sir. Sama.